ucapan. Apa maksud ucapan Imam Malik? Man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tasawwafa wa lam yatafaqah faqad tazandaq, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Apakah maksud ucapan ni? Okey. Ini adalah ucapan yang disandarkan kepada Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Dia punya maksud dia, sesiapa yang mendalami ilmu fiqh tetapi dia tidak bertasawuf, maka dia akan menjadi seorang yang fasik. Sesiapa yang bertasawuf tetapi tidak mendalami hukum hakam fiqh, dia akan menjadi seorang yang zindiq. Dan siapa yang menghimpunkan kedua-duanya sekali, maka dia telah pun menjadi orang yang memenuhi kriteria sepatutnya. Faqat tahaqqaq. Okey, apa maksud dia? Saya tanya kepada Fadilatul Syekh Yusri Ibn Rushdi. Maksud dia, kata Syekh Yusri, orang yang mendalami hukum hakam fiqh tapi dia tidak ada jiwa tasawuf, maksud dia langsung tak ada rasa takut kepada Allah, dia tidak melatih diri dia untuk gerun kepada Allah, dia akan menjadi seorang yang jahat dalam ilmu dia. Dia belajar hukum fiqh untuk lari dari hukum. Contoh yang digunakan oleh Fadilatul Syekh Yusri, dia kata orang dalam mazhab Imam Syafi'i contohnya, masalah saya tak pasti, kalau kita simpan duit sampai nisab 20 dinar, katakanlah balik-balik Malaysia beli 20 dinar, dinar Kelantan tu contoh 20 dinar, tu dah kena dengan timbang Islam tu. Kiralah 1 dinar dulu 700 lebih, sekarang ni berapa. Kalau kita simpan duit 20 dinar dan kita tak guna-guna langsung duit tu dalam tempoh setahun, lepas setahun tahun Islam, cukup setahun Hijriah, kita wajib tunaikan zakat. Sebab Islam tak nak duit tu tak berkembang, kembangkan duit. Jadi antara cara dia, siapa yang tak kembangkan duit, dia kena bayar zakat. Jadi sebab peranan duit bukan untuk simpan, duit untuk diusahakan supaya bertambah, so ada bahagian untuk orang fakir. Tapi kalau sehari sebelum cukup setahun dia keluar, dia guna sikit, 10 sen, 20 sen, dia tak kena zakat dalam masa Imam Syafi'i. Baik, kalau orang tu dia belajar hukum fiqh, saya ajar kawan-kawannya, okay, semua dah tahu lah kena kan. Kalau kita tak ada ilmu tasawuf, tak rasa takut ke Tuhan, cukup nanti kalau hari ni zakat belum keluar, jom belanja kawan-kawan. Apa tak? Apa yang akan berlaku? Dia belajar hukum fiqh bukan nak dekat kepada Allah, dia nak lari daripada apa yang diinginkan oleh Allah. Jadi dia jadi jahat, dia jadi fasik. Ada orang yang belajar tasawuf, takut Allah, cinta Nabi, tapi hukum hakam dia tak kira. Dia kata kita ni milik Allah. Kata pada Syekh Yusri, contohnya orang yang bertasawuf tidak belajar hukum fiqh, nanti dia kata apa? Buat apa kita nak beribadat? Allah telah pun menciptakan syurga untuk ahlinya dan menciptakan neraka untuk ahlinya. Kalau Allah nak masukkan kita ke neraka, ke nerakalah kita. Kalau ke syurgalah kita. Kita dah tahu aja apa itu ahli kita. Ucapan ni betul. Dia suruh tasawuf. Yang tak betul, asal tak sembahyang? Allah, kalau Allah nak ampun. Kalau Allah nak azab. Apa yang akan berlaku? Rosak binasa hukum hakam. Jadi orang ini faqat tazandaq, telah menjadi seorang zindiq. Apa maksud zindiq? Zindiq ni orang yang mempermain-mainkan hukum. Orang yang mempermain-mainkan hukum hakam. Isi maksud ucapan beliau ni lah. Okay? Dia tak keluar dari agama Islam, tapi dia telah menjadi sikap yang tidak baik. Dalam kalimah zindiq juga, dalam bahagian yang lain juga bermaksud orang yang berpindah-pindah dari agama ke agama, dia juga dibilang zindiq. Cuma zindiq yang dimasukkan oleh Imam Malik, maksud dia mempermain-mainkan hukum. Akhirnya agama terus tak ada agama. Sebab sembahyang tidak, puasa tidak, buat maksiat lagi. Kalau buat maksiat lah, tapi orang tasawuf selalu tak buat maksiat lah, tak maksiat yang zahir lah, tapi tak sembahyang apa semua, hukum hakam langgar, dia maksiat juga lah. Apa yang akan berlaku? Agama akan rosak. Dia langsung tidak mengambil sebab. Allah suruh dia beribadat, dia tak ibadat. Dia kata Allah dah cipta segala, saya ni surga ke semua Tuhan dah tahu berlaku lah. Akhirnya akan berlaku, dia mempermain-mainkan agama dalam keadaan tidak sedar. Sesiapa yang menjalinkan kedua-duanya sekali, maka dialah orang yang telah menjadi orang yang dikehendaki. Faqat tahaqqaq, dia telah menggabungkan yang antara tasawuf dan juga syariat atau hukum hakam. Dan Fadilatul Syekh Yusri ketika diurai ucapan ni, dia sebut kepada saya dua orang yang sangat jahat. Orang alim hukum hakam, dia alim hukum hakam,
tapi dia jahat dengan Allah Ta'ala. Maksud dia ini yatafaqqah walam yatasawwaf. Apa yang akan berlaku? Orang alim yang jahat begini, dia baik, dia hebat segi hukum hakam, tapi dia jahat dengan pemerintah zalim, dia buat maksiat sebagai contoh. Orang akan benci dengan ilmu dia. Akhirnya ilmu yang suci ditolak oleh orang. Yang golongan yang kedua yang jahat, kata Fadilatul Syekh, orang tasawuf tapi tak hukum hakam. Orang akan benci beribadat. Kata orang tasawuf lebih-lebih bayar tidak, betul. Hukum hakam langgar. Apa yang akan berlaku? Orang akan benci kepada ibadat. Sebab orang tasawuf dia digambarkan dengan peribadatan, dengan ibadat. Akhirnya orang benci kepada ibadat sebab tengok orang begini. Jadi dua orang yang sangat jahat. Orang alim tapi jahat, orang tasawuf tapi tidak beramal dengan hukum hakam. Okey. Baik, itu saya kasarlah yang saya dah dengar dan saya sampaikan kepada kawan-kawan. Alhamdulillah, soalan itu juga telah menyebabkan saya juga mengetahui hakikat ucapan Imam Malik. Selama ni dengar tapi kadang-kadang tak teringat nak tanya. Okey.